Shalom dan selamat datang kepada Renungan Harian DUMC BM. Saya berharap semuanya sehat dan teruja untuk kembali kepada The New Norm pada hari Rabu minggu depan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan saya dan berharap agar anda akan menangkap sesuatu yang baru dan mengerjakan apa yang diterima. Jom, mari kita membaca Ezra bab 7 ayat 6 hingga 7. Ezra bab 7 ayat 6 hingga 7. Ezra berangkat pulang dari Babel. Dia seorang ahli kitab suci, mahir dalam kitab suci Taurat yang diberikan Tuhan Allah Israel melalui Musa. Segala permintaannya diluluskan oleh raja kerana tangan Allah Tuhannya menaunginya. Pada tahun ke-7 zaman pemerintahan Raja Artasasta, serombongan orang daripada orang Israel, imam dan Bani Lewi, penyanyi, penjaga pintu gerbang, serta hamba bait Allah juga berangkat pulang menuju Yerusalem. Pada hari ini saya akan sampaikan 3 pemerhatian saya dan 3 lagi pembelajaran saya. Ya, pemerhatian yang pertama, Ezra mahir dalam Taurat, dan jikalau anda membaca lebih lagi dalam ayat 10, ia juga menyatakan Ezra menetapkan hatinya untuk mengkaji, mengamalkan dan mengajar. Jadi di sini satu lagi pemerhatian yang sama ialah Ezra bukan sahaja seorang yang pandai, cerdik, tetapi dia juga melakukan, mengamalkan dan mengajarkan Taurat Tuhan. Jadi di sini saya ingin tambahkan bahawa dia juga bukan saja orang yang patuh melakukan sesuatu, tetapi dia mendalami, dan jikalau boleh saya tambahkan di sini ialah dia agak cukup memahami hati Tuhan. Pemerhatian yang kedua, Ezra berada di dalam naungan tangan Tuhan kerana semua yang diminta diluluskan oleh raja. Yang ketiga, Ezra seorang yang diberkati Tuhan kerana diberi sekumpulan rombongan pelayanan yang mengikutinya ke tempat yang sama dengan tujuan yang sama. Seterusnya, dalam pemerhatian yang pertama ada pembelajarannya. Ya, so di sini di sebalik semua hukum Taurat sebenarnya adalah mengenal hati Allah Bapa kita, yang inginkan supaya kita hidup di dalam damai, kasih dan harapan. Tuhan inginkan yang terbaik untuk kita. Jika kita merujuk kepada Yeremia bab 29 ayat 11 yang mengatakan, "Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagimu." Demikianlah firman Tuhan, iaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengaruniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Dan jika kita merujuk kepada perjanjian baru, perintah yang terutama kepada kita semua adalah supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Dan di sini pembelajaran yang pertama saya terima ialah apabila kita memahami hati Tuhan di dalam semua Tauratnya, kita akan betul-betul memahami cara Tuhan mengasihi dan cara untuk kita mengasihi satu sama lain, iaitu bukannya dengan melakukan sesuatu mengikut kehendak kita secara sesuka hati, tetapi sebaliknya kita melakukan sesuatu itu kerana kasih. Dalam pemerhatian yang kedua, Ezra berada di dalam naungan tangan Tuhan kerana semua yang diminta diluluskan oleh raja. Di sini firman Tuhan daripada Mazmur 91 ayat 1, 911. Sesiapa yang tinggal di dalam tempat rahsia yang maha tinggi akan menetap di bawah bayang-bayang yang maha kuasa. Persamaannya adalah jikalau kita pergi ke mana-mana pun, apapun yang kita lakukan, asal Tuhan menaungi dan menyertai kita, hidup kita itu adalah akan menjadi luar biasa. Pemerhatian yang ketiga itu apabila Ezra berkenan dengan Tuhan, keperluan tujuannya kerana dia berkenan dengan Tuhan dikabulkan. Persamaannya adalah dalam firman Tuhan Filipi bab 4 ayat 19. Allahku akan membekalkan segala keperluanmu daripada kekayaannya yang termulia dalam Kristus Yesus. Tapi satu poin yang penting di sini ialah
apabila kita berkenan dengan Tuhan, mengikut tujuannya, bukan mengikut tujuan kita sendiri. Ya. Jadi pembelajaran ketiga di sini ialah apabila kita selarikan tujuan kita dengan tujuan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diperlukan. So, sebagai satu kesimpulan daripada 3 pemerhatian ini adalah 3 pembelajaran. Yang pertama, apabila kita memahami hati Tuhan di dalam semua Tauratnya, kita akan betul-betul memahami cara Dia mengasihi dan cara untuk kita mengasihi. Pembelajaran yang kedua, pastikan kemana dan apa juga yang kita lakukan, pastikan bahwa Tuhan menaungi dan menyertai kita. Pembelajaran ketiga, selarikan tujuan kita dengan Tuhan, dengan tujuan Tuhan, dan Tuhan akan memberi apa yang diperlukan. Saya harap dalam situasi Anda pada hari ini, apapun situasi yang kamu berada, sama ada kamu dalam satu situasi yang sangat berharap atau kurang berharap, saya harap kamu akan tahu bahawa Tuhan mengasihimu. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan bersamamu. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberi kamu satu pengharapan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan untuk semua yang berlaku dalam hidup kami. Biarpun yang baik atau kurang baik, ataupun yang tidak baik. Tapi seperti firman-Mu Tuhan, kami mengetahui bahawa Kamu adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan Tuhan, bahawa Kamu adalah Tuhan yang baik dalam keadaan yang tidak baik, maupun dalam keadaan yang kurang baik, dan maupun keadaan yang baik. Kamulah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang baik. Jadi Tuhan, saya berdoa agar Kamu mengerjakan Taurat-Mu dalam hidup kami, supaya Tuhan, kami bukan sahaja mengamalnya, tetapi Tuhan, kami akan memahami Tuhan hati Kamu dan tujuan kami. Dan Tuhan, saya meminta agar Kamu mengelainkan Tuhan hala tujuan hidup kami dengan Kamu, supaya Tuhan, kami akan berada dalam bait suci-Mu, kami akan berada dalam naungan-Mu, supaya Tuhan, kami akan mengalami hidup yang baru, yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai, dan juga dengan kasih. Jadi Tuhan, kepada mereka yang memerlukan kasih-Mu Tuhan, saya berdoa agar Kamu mencurahkan kasih-Mu kepada mereka pada saat ini. Biar mereka merasai Tuhan hati-Mu, kebanggaan Allah Bapa yang mungkin mereka tak pernah mengalami. Biar mereka merasai Tuhan dalam keadaan yang tiada keyakinan, tiada harapan. Tuhan, biar Roh-Mu menusuk dan mengisikan Tuhan hati mereka dengan cahaya-Mu, dengan harapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biar mereka daripada hari ini Tuhan tidak akan berjalan bersendirian, tetapi akan berjalan bersama-Mu. Dalam nama Allah Bapa Tuhan kami, Anak Putra Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Terima kasih kerana bersama kami. Kami harap anda akan terus bersama kami pada hari-hari yang akan datang.